kita pergi kepada rukun haji yang pertama. Ya, rukun haji yang pertama iaitu niat ihram haji. Jadi mengapa ya bila kita sebut niat nak berniat haji atau nak berniat umrah, kita sebut perkataan ihram. Ya. Ini menunjukkan adanya orang kata hubungan atau hubung kait antara niat dan ihram. Ihram ini adalah perkataan maknanya kita menghalang diri kita ataupun mengharamkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara tertentu, iaitu 13 larangan-larangan ihram. Ya. Baik. Jadi apabila kita berniat haji atau berniat umrah, ya, sebenarnya secara tidak langsung kita telah mengihramkan diri kita. Maksudnya kita telah menghalang diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang pada asasnya kalau di luar haji itu boleh dilaksanakan, tetapi bila kita berada dalam haji, dalam amalan haji, dalam amalan umrah, dia terbatas kepada kita, tidak boleh dilaksanakan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita nak niat haji je tanpa ihram boleh tak? Kita niat haji, sahaja aku mengerjakan haji kerana Allah Ta'ala, sebab kita tak nak terikat dengan larangan-larangan. Seperti contoh katalah kalau bagi lelaki, ya, kami nak pakai je pakaian biasa, tak nak pakai pakaian ihram dua helai itu, ya, ridak dan izar, yang dipakai di bahagian atas dan pakai di bahagian bawah, ya. Ataupun tak selesa lah Ustaz, saya nak pakai minyak wangi, saya nak pakai itu dan inilah, makna berkaitan dengan perkara-perkara yang dilarang. Tak boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kerana apabila kita berniat haji, dia akan datang sekali dengan ihram, ya. Jadi tidak ada pemisahan di situ. Dia sebenarnya sama juga kalau kita solat. Sebab itu dikatakan bahawa tawaf dan solat ini adalah perkara yang hampir sama, ya. Hampir sama, mana ada beberapa perbezaan, ya. Kerana apabila kita nak mengerjakan solat, ya, katalah kita berniat usalli fardhu zuhri, ya, saja aku mengerjakan salat fardu zuhur. Kemudian kita bertakbir. Takbir yang pertama itu kita namakan sebagai takbiratul ihram. Iaitu bila kita bertakbir Allahu Akbar, ya, dalam masa yang sama kita berniat salat tersebut, dia mengihramkan, mana mengharamkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan solat, seperti makan minum, seperti bercakap, ya, akan itu menyebabkan solat kita batal. Ya, jadi dalam ibadat haji dan umrah ini juga, begitu juga. Bila kita berniat nawaitul hajja, ya, wa ahramtu bihi, maknanya sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya, maknanya secara automatik dia meletakkan diri kita dalam satu situasi, ya, kita sudah tidak lagi bebas seperti biasa. Ada 13 larangan yang wajib kita turuti sepanjang kerja-kerja haji kita itu sehinggalah selesai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Bila kita bicara tentang niat ihram, ya, niat ihram haji atau niat haji, ya, nak tak nak kita kena berbicara tentang bila dan di mana, ya. Dan bila dan di mana ini dikenali dalam bahasa Arabnya sebagai miqat, ya. Dan ini sebenarnya adalah perkara wajib haji, ya. Kerana bila kita nak berniat, kita kena tahu bila nak berniat, kat mana nak berniat, kan. Jadi ini adalah perkara-perkara berkaitan dengan wajib haji. Sebab itu saya kata apabila kita bicara tentang rukun haji, sekurang-kurangnya ada dua wajib haji yang nak tak nak kita terpaksa bicara juga secara ringkas, ya. Okey, yang pertama berkaitan dengan miqat, ya. Bila tuan-tuan nak berniat. Jadi apabila nak berniat haji ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada masa dia. Seawal-awalnya, ya, apabila kita selesai orang kata berpuasa pada Ramadan yang terakhir, azan Allahu Akbar, masuk 1 Syawal, maka telah bermulalah yang dikenali sebagai, ya, Syahrul Hajj ataupun Syahrul Hajj, bulan-bulan haji. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berniat haji ketika itu, dah sah niat tuan-tuan dan puan-puan, ya, maka terikatlah dengan larangan ihram, kena pakailah ihram sampai nanti selesai amalan, kan, 2 bulan lebih, ya. Ini nak menunjukkan masa dia sahaja, ya. Okey, so bila bermula daripada 1 Syawal dan seketika sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Jadi kalau mana-mana, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, jemaah yang pergi ke tanah suci nak menunaikan haji, dia telah berniat haji pada waktu itu, maka sahlah, ya, niatnya. Okey, namun sekiranya dia berniat haji di luar waktu tersebut, ya, di luar waktu tersebut, katalah sekarang, ya, alhamdulillah kita telah masuk pada bulan Rejab, ya, alhamdulillah.
Ya, semoga ya Allah memberkati kita ya sepanjang kita berada pada bulan Rejab, Syaban ya. Dan moga Allah sampaikan kita sehingga bulan Ramadan dapat kita berpuasa. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sekiranya kita berniat sebelum tarikh tersebut. Sekarang 1 Rejab kita berniat. Ya, maka niat haji kita itu ya akan secara automatik berubah menjadi niat ihram. Dia bukan orang kata ya seperti solat, katalah sekarang ini waktu zuhur kita niat usalli fardal asri, maka solat itu tidak sah ya kerana belum masuk waktunya. Dan ya kalau kita sembahyang juga, kalau dalam jahil itu semoga Allah mengampuni kita, dan kalau kita buat itu dalam keadaan maklum, dalam keadaan kita tahu, ya bermakna kita dikira berdosa kerana seakan-akan meringankan hukum agama. Yang mana boleh sembahyang asar pada waktu zuhur. Tetapi dalam konteks biasalah, bukan sembahyang jamaah. Tetapi dalam haji ni tuan-tuan dan puan, sekiranya tuan-tuan berniat haji di luar waktu haji, bukan daripada 1 Syawal sehingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah, ibadah tadi automatik akan bertukar menjadi ihram. Menjadi ihram umrah. Sebab itu umrah dikenali juga sebagai haji kecil ya. Al-Hajjul Asghar adalah umrah. Jadi apabila kita berniat haji di luar waktu haji, maka dia berubah menjadi haji kecil iaitu umrah. Itu dari sudut masanya atau dikenali sebagai miqat zamani. Miqat ni maknanya ketentuan, zamani zaman iaitu masa, iaitu bila kita hendak berniat. Kemudian di mana kita hendak berniat? Ya, di mana kita hendak berniat? Maka tuan-tuan dan puan-puan dia bagi jemaah haji Malaysia ini ada 2 tempat lah yang menjadi orang kata asas di mana kita hendak berniat. Yang pertama adalah Bir Ali. Atau namanya adalah Zul Hulaifah. Nama pada zaman dahulu dia dikenali sebagai Zul Hulaifah. Itulah nama tempatnya, cuma dia popular juga dengan nama yang lain iaitu Bir Ali ataupun Abyar Ali, merujuk kepada deretan-deretan perigi yang satu ketika dulu wujud yang telah dikorek, yang telah dibuat oleh Sultan Ali daripada Sudan dia bukan Ali ini merujuk pada Sayyidina Ali, tapi sebenarnya adalah Sultan Ali daripada Sudan yang pada satu ketika dia pergi menunaikan ibadah haji, dan apabila sampai di Zulhulaifah dia melihat bahawa kesukaran kepada jemaah-jemaah haji untuk memberi khidmat diri seperti nak mandi, nak buang air kecil dan sebagainya kerana kekurangan sumber air di Zulhulaifah. Lalu dia mengarahkan orang untuk mengorek telaga-telaga, maka telaga-telaga itu dikenali atau masyhurnya dengan Abyar Ali ataupun Bi'run Ali, dan akhirnya menjadi sebutan yang ringan di mulut orang ramai iaitu Bir Ali. Jadi tuan-tuan, Bir Ali iaitu kepada mereka yang datang daripada Madinah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan daripada Malaysia naik kapal terbang pergi ke bumi Madinah dulu. Ziarah dulu Masjid Nabawi. Jadi apabila telah berada di Madinah Al-Munawwarah 5 hari atau 6 hari, maka tuan-tuan akan bergerak pula menuju ke Mekah, dan tuan-tuan akan melalui Bir Ali yang jaraknya lebih kurang dalam 8 atau 10 kilometer daripada kota suci Madinah. Jadi di sinilah tuan-tuan dan puan-puan akan berniat haji. Ini adalah orang kata lokasi yang terakhir yang tuan-tuan boleh niat haji. Sekiranya terlepas berniat haji di Bir Ali, maka tuan-tuan akan dikenakan dam. Baik. Seterusnya adalah di Qarnul Manazil. Di Qarnul Manazil. Ini bagi jemaah yang daripada tanah air direct terus landing di Jeddah, naik kapal terbang mendarat di lapangan terbang Jeddah. Daripada Jeddah tuan-tuan dan puan-puan akan dibawa menaiki bas terus masuk ke Mekah. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan akan berniat di Qarnul Manazil, maknanya dalam kapal terbang. So apabila kapal terbang itu sudah mula hendak melewati Qarnul Manazil, lebih kurang dalam setengah jam atau 40 minit sebelum landing, sebelum mendarat di lapangan terbang di Jeddah itu, tuan-tuan dan puan akan diberi maklum oleh juru terbang, oleh kapten kapal ataupun mana-mana kru kapal yang akan memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan naik kapal terbang Malaysian Airlines, maka maklumat itu akan disampaikan dalam bahasa Melayu, kemudian mungkin bahasa Inggeris. Dan sekiranya tuan-tuan naik kapal terbang lain, contohnya katalah Saudi Arabian Airlines, kapal terbang Arab Saudi, maka kapten akan berbicara dalam bahasa Arab dan bahasa
bahasa Inggeris, dan sekiranya kebetulan ya ada dalam pesawat tuan-tuan dan puan itu ada petugas ya, dan petugas itu mendapat kebenaran untuk bercakap, maka tuan-tuan dan puan akan dengarlah ya suara petugas itu dalam bahasa Melayu memberitahu bahawa tuan-tuan dan puan sebentar lagi akan melewati Qarnul Manazil, merupakan tempat ataupun miqat untuk kita berniat ihram. Baik, ini adalah dua tempat yang merupakan miqat asas ya bagi jemaah haji Malaysia. Sekiranya daripada Madinah ya, tuan-tuan dan puan akan berniat haji ataupun berniat umrah di Bir Ali. Sekiranya terus masuk ke Mekah ya, tuan-tuan dan puan akan berniat di Qarnul Manazil, maknanya berniat dalam kapal terbang. Okey. Persoalan saya di sini, ya, apakah boleh membatalkan niat ihram haji dan umrah? Ya, jadi kalau tuan-tuan ingat balik, saya bicara sebentar tadi berkaitan dengan rukun haji ya. Jadi rukun haji ni apabila kita telah berniat, ya, bermakna tidak ada jalan pulang. Itu secara ringkasnya kita nak sebut. Ya, bila tuan-tuan dah berniat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi taala, saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Taala, ataupun kalau buat umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala, saja aku mengerjakan haji umrah dan berihram dengannya kerana Allah Taala, boleh tak nak batal? Tadi ustaz cakap solat umrah ni ataupun haji ni macam solat ya. Solat katalah kita semayang, tiba perut kita sakit. Perut kita sakit nak ke bilik air. Jadi kita pun batalkan solat kita, terus ke bilik air. Ya, dan dengan kita membatalkan solat kita tadi, kita dah tak terikat dengan larangan-larangan ihram salat, larangan-larangan ketika salat, iaitu makan minum kita boleh ya. Nak bercakap ya, katalah lepas kita keluar bilik air, kita nak makan, kita nak minum, tidak ada masalah kerana dia tidak mengikat kita dengan larangan-larangan salat. Baik, tetapi dalam ibadat haji dan umrah ya, saya kata tadi tidak ada jalan pulang. Maksudnya di sini tuan-tuan, apabila kita telah berniat haji dan berniat umrah, maka ya ihram itu akan mengikat kita sehinggalah ya kita sempurna melaksanakan amalan-amalan ibadah tadi, sama ada amalan haji atau amalan umrah. Kalau amalan haji macam mana saya maklumkan tadi, kombinasi 6 rukun dan 6 wajib. Jadi kalau kita buat semua 12 perkara ini mengikut syarat-syarat dia, maka barulah kita bebas daripada ihram haji ya. Okey. Itu yang dimaksudkan ya. Ataupun berlaku ihsar, berlaku apa-apa halangan, ini insya-Allah akan dibicarakan kemudian ya. Ada kaedah-kaedahnya bagaimana kita hendak membebaskan diri kita daripada ihram. Ada kaedah, bukan senang-senang dan niat haji dan niat umrah penatlah ya. Terutama ini berlaku pada umrah bila tuan-tuan nak buat umrah mungkin dah banyak kali, tiba satu hari tu rasa penat dah pergi dah niat dekat miqat ya, ataupun dah telah berniat di tanah halal, kemudian sampai bilik penat, tak apalah, batalkan jalan, besok atau lusa lah buat kan. Tak boleh ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ya, jadi mudahnya kita bicara kat sini, kalau dah berniat ya sama ada haji atau umrah, maka kita kena azam bahawa amalan itu hendaklah dilaksanakan dengan sempurna supaya kita dapat ibadah tersebut, dapat haji, dapat umrah dan juga bebas daripada ihram ataupun bebas daripada 13 larangan-larangan ihram. Baik. Kita ada dua ya. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini pula di bahagian dalam itu ya, di bahagian dalam itu ya, ada pula lagi sempadan-sempadan. Ya, ini berkaitan dengan kalau kita telah pun berada di tanah suci Mekah. Ya, katalah tuan-tuan dan puan-puan dah datang daripada Madinah, dah datang daripada Qarnul Manazil, ya, tuan-tuan dah berniat haji, dah berniat umrah. Kata tuan-tuan buat haji tamattu', dia mula dengan umrah, kemudian tuan-tuan akan duduk di Mekah. Apabila berada di Mekah, tuan-tuan berhajat untuk melaksanakan umrah untuk kali kedua ya, dan seterusnya, maka hendaklah tuan-tuan dan puan-puan keluar ke tanah halal ya. Makna ni yang ini adalah tanah haram ni tuan-tuan dan puan-puan. Maksud tanah haram sebagaimana dibicarakan dalam siri-siri sebelum ini, maksudnya tanah suci ya, makna ada larangan-larangan tertentu yang kita tak boleh buat sebab tanah itu suci ya. Okey. Jadi apabila tuan-tuan dan puan nak buat umrah untuk kali yang kedua atau seterusnya, wajib tuan-tuan keluar ke tanah halal. Yang popularnya adalah di Tan'im sebab jaraknya sangat dekat, lebih kurang 5 ke 6 kilometer sahaja ya.
Dan ada juga tempat-tempat lain yang sering juga menjadi lokasi untuk berniat ihram kali kedua, ketiga dan seterusnya untuk umrah, iaitu di Hudaybiyah, ya, di Ja'ranah, ya, di Arafah. Kerana ini adalah tanah-tanah halal, ya. Ardhatul Libi adalah satu yang agak jarang, ya, agak jarang, ya, sebab dia bukan satu lokasi yang popular. Biasanya kita pergi ke Tan'im ataupun kita pergi ke Ja'ranah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, kalau nak buat umrah kena keluar ke tanah halal, ya. Kita duduk kat hotel kat Mekah, nak pergi umrah kena keluar, ya. Kalau berniat umrah dekat hotel kemudian terus pergi tawaf umrah, sah tak niat? Niat sah sebab dia wajib haji, ya. Dia wajib haji. Niat itu rukun. Nak di mana nak berniat wajib. Jadi bermakna dia sekarang meninggalkan wajib, dia tak keluar. Niat tetap sah. Jadi sekiranya dia tidak keluar, maka dia dikenakan dam, dan sekiranya sengaja maka dia berdosa. Baik, so kena keluar, ya, kalau nak pergi umrah. Okey, kalau haji pula, ya, ini bagi haji tamattu, saya fokus dalam haji tamattu. Kalau dia dah sempurna umrahnya, kemudian duduklah seminggu atau 2 minggu di Mekah, ya, kemudian 8 hari bulan nak bergerak ke Arafah ni, ya, dia nak bergerak ke Arafah, maka dia wajib berniat. Dekat mana dia nak berniat? Dekat Mekah, ya. Dia berniat di hotel dia. Sekiranya dah sampai Arafah baru dia teringat, lupa niat haji, maka dia wajib berniat di Mekah, di Arafah, dan dikenakan dam. Sebab apa kena dam? Dia tertinggal wajib tadi, iaitu berniat di miqat. Kerana haji, miqat bagi orang yang telah pun berada di Mekah, ya, miqat haji dia ataupun tempat dia nak berniat haji adalah di bumi Mekah itu sendiri, ataupun di tanah haram Mekah. Okey, itu adalah beberapa perkara berkaitan dengan bila dan di mana hendak berniat dengan haji atau umrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita dah sebut kita nak buat haji. Kita berniat haji, ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi taala. Kita berniat, contohnya lah, ya, saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah taala. Okey, haji. Haji ni tuan-tuan ada jenis-jenis dia. Ya, haji ini ada jenis-jenisnya. Sekiranya haji itu adalah haji yang pertama kita lakukan sepanjang hayat kita, ya, kerana kita tahu bahawa haji ini difardukan kepada kita hanya sekali. Apabila sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, adakah haji itu setiap tahun, ya, hal kullu am ya Rasulullah, kullu amin ya Rasulullah, ya, adakah setiap tahun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah menjawab, al-hajju marrah fid dahri. Mana haji ini, ibadat haji ini hanya sekali sepanjang hayat kita. Ya, jadi haji yang pertama yang kita lakukan itu dikenali sebagai haji fardu, ya, atau haji Islam. Sebab apa haji Islam? Kerana dia melengkapkan rukun Islam, ya. Kita dalam hadis Rasulullah menyatakan bahawa, ya, bunyal Islamu ala khamsin, ya, terbinanya Islam ni atas 5 perkara. Mana 5 asas rukun Islam itu. Antaranya adalah wahijjul bait, iaitu mengunjungi Baitullahil Haram untuk mengerjakan haji. Jadi haji fardu ini dikenali juga sebagai haji Islam ataupun haji yang wajib, ya. Haji fardu, haji wajib, samalah, ya, sembahyang fardu, sembahyang wajib, kan. Zuhur adalah solat fardu, zuhur adalah solat yang wajib ke atas, wajib kepada kita. Okey, ia wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat wajib haji, ya, sekali seumur hidup. Sekali je seumur hidup, ya. Al-hajju marrah, ya, fid dahar, maknanya haji itu hanya sekali sepanjang hidup, ya. Faman zada, barang siapa yang menambah daripada itu, mana buat lebih daripada sekali, fahuwa tatawwu', maka ia dikenali sebagai haji tatawwu', iaitu haji sunat, ya. Jadi kalau kali pertama buat haji fardu, kalau buat kali yang kedua dan seterusnya, maka dikenali sebagai fahuwa tatawwu', maka dia adalah tatawwu', iaitu haji sunat, iaitu ibadat haji yang ditunaikan oleh mana-mana muslim yang telah pun menunaikan haji fardunya, dan haji fardunya secara asasnya dari sudut syarak adalah haji yang sah. Ya, mana dah buat dah semua perkara-perkara, ya, mana secara teknikalnya sah, dari sudut zahir manusia, ya, sah. Maka apabila dia buat kali kedua, kali ketiga, ya, yang mana berkesempatan, ya, seperti mana kalau kita tahu sekarang ini memang agak sukar, ya, memandangkan kuota pun agak
ya, maknanya nak tunggu lama kan. Jadi tuan-tuan dan puan, ibarat inilah ya, sekali seumur hidup kita menunaikan ibadat haji. Okey, jadi haji yang kedua, ketiga, ya, ataupun haji yang dilaksanakan ketika belum cukup syarat-syarat taklif. Ya, masa kecil kita pernah dibawa oleh ibu bapa kita menunaikan ibadat haji. Ya, mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin pada tahun 70-an, 80-an masih kecil di sekolah rendah, ya, yang belum balik telah dibawa oleh ibu bapa untuk menunaikan haji. Maka haji itu juga dikenali sebagai haji sunat. Okey, seterusnya ialah haji badal. Haji badal ni adalah haji niabah, ya, ataupun kita kenali sebagai haji, ya. Dia tunaikan oleh seseorang untuk orang lain menurut syarat-syaratnya. Ya, so bila kita bicara haji badal ni, saya ambil sedikit masa, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu tahu bahawa pada harta kita itu ada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ketika seseorang itu hidupnya dia tidak mampu, ya, dia tidak mampu. Contohlah, ya, setelah puas bekerja puluhan tahun, dia hanya mampu mengumpulkan wang di dalam tabung hajinya, ya, sebanyak 8,000. So tak boleh nak pergi haji walaupun dah dapat tawaran haji, ya, dia dah daftar haji, tapi duit baru 6,000, duit 8,000, dia tak cukup lagi duit nak pergi haji. Lalu dia pun mohon, ya, untuk menangguhkan pergi hajinya dengan alasan tidak cukup wang, ya, tidak cukup wang. Kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah, ya, panggil menghadap, yang mana telah meninggal dunia sebelum dia menunaikan ibadat haji. Maka orang ini pada asasnya semasa hayat tidak wajib menunaikan haji. Kenapa? Tidak cukup syarat-syarat istita'ah, syarat-syarat berkemampuan dalam menunaikan ibadat haji. Jadi golongan ini apabila dia telah meninggal, maka sayugialah, ya, maka sayugialah waris-warisnya, ya, sebelum nak memfaraidkan atau membahagikan harta-harta, ya, wajar atau untuk mengambil sebahagian daripadanya untuk mengerjakan haji badal, walaupun tidak wajib. Kerana semasa orang yang semasa hayatnya tidak wajib menunaikan haji, maka apabila meninggal hukumnya tidak wajib, tetapi sekiranya dia meninggalkan wang yang bolehkan kita melakukan upah haji, maka sayugia, sewajarnya, ya, ahli-ahli waris itu, ya, gunakan wang tersebut untuk upah haji, ya, tidak wajib. Namun kalau orang tu dah wajib, katalah tuan-tuan dan puan-puan, ya, telah pun cukup wang di dalam tabung haji, dah ada 16,000, dah ada 20,000, tetapi terpaksa menunggu kota, ya, katalah kota tahun 2040, ya, nak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tempoh menunggu itu tiba-tiba meninggal dunia. Maknanya semasa hayatnya secara teknikal di sudut kemampuan asas, di sudut keuangan, dah cukup, cuma waktunya belum tiba, ya, kota tu belum sampai lagi, ya. Maka apabila meninggal, wajib kepada, kalau tadi, ya, di apa, kalau yang semasa hayat tak cukup duit, kemudian meninggal, so sebaik-baiknya waris buatkan, ya, badal haji ni, haji badal ini. Tetapi bagi mereka yang dah cukup wang, cuma tunggu masa sahaja, ya, apabila meninggal, menjadi kewajipan kepada waris untuk memastikan bahawa jemaah tersebut ataupun individu tersebut dihajikan, ya, wajib ambil daripada harta pusaka itu sebahagiannya untuk menunaikan haji secara badal, secara niabah, ya, secara upah, dan barulah dibahagi-bahagikan, ya, harta tersebut. Ya, jangan pula ayahanda ada meninggalkan wang di tabung haji 25,000. Jadi mereka pun bagi-bagilah. Contohnya ada 5 beradik, mereka setuju bagi sama rata, dia dibahagikan seorang 5,000. Ya, kemudian fikir, ayah kita tak buat haji lagi, siapa nak buat haji? Ya, abang long lah, kak ngah lah, macam-macam lah, long lah, ngah lah, ya, apa lagi, cik lah dan sebagainya. Mana kami tak ada duit, ya, yang duit 5,000 hari tu dah habis buat down payment beli kereta sebagai contoh. Jadi itu adalah satu perkara yang tak wajar dilakukan. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, kena maklum, ya, kena maklum wasiat kepada anak-anak itu, ya, ataupun maklum sekiranya, ya, mak ayah tak sempat nak pergi haji, Allah panggil dulu, ya, menghadapnya, ya, maknanya meninggal dulu. Ingat, sebelum nak bagi-bagikan harta, buat dulu badal haji untuk ayah dan
ayah dan ibu ataupun kami yang dah meninggal ni, jangan sibuk pasal harta ni dulu, selesaikan tanggungjawab kami. Ini adalah satu yang perlu ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana dewasa ini ya, bila dia dah dapat duit tu dia lupa. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, seterusnya adalah haji nazar. Ya, haji nazar adalah haji yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang telah bernazar untuk menunaikan haji kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kita nasihatkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, janganlah bernazar. Ya, janganlah bernazar kerana ianya akan menyukarkan baik diri tuan-tuan dan puan-puan, baik juga dari sudut urusan pentadbiran ya. Kerana kita tahu bahawa haji nazar ni bila kita telah bernazar, dia menjadi satu kewajipan kepada kita. Ya, jadi kalau tak boleh nak buat, nanti ada kesan-kesan je lah ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau boleh kita janganlah orang kata sikit-sikit nak bernazar, sikit-sikit nak bernazar ya. Malah kalau kita tengok hukum asas nazar ni pun adalah suatu yang kalau tak ada keperluan benda ni dia menjadi makruh ya. Nazar ni hukum je kalau tak ada keperluan dia memang dia jadi makruh. Kenapa? Dia memberatkan kita. Ya, apabila kita telah bernazar, maka dia jadi wajib. Ya. Dia menjadi wajib, dan kita pun dah tahu bahawa dalam konteks sekarang memanglah boleh katakan setiap individu Muslim di mana-mana di bumi ini ya, secara teknikalnya hanya berkemampuan untuk menunaikan haji hanya sekali sahaja ya, sepanjang hayatnya ya, kerana terikat dengan kuota dan syarat-syarat yang lain. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan yang terakhir, jenis haji yang terakhir adalah haji qada, iaitu haji yang dilaksanakan oleh seseorang yang mana hajinya yang sebelum itu telah fasad, telah pun rosak ya. Ada pula rosak haji ya, boleh ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Haji rosak ya apabila katalah seseorang itu telah berniat haji ataupun seseorang itu telah berniat umrah ya, maka haji atau umrahnya itu akan menjadi rosak apabila ya mereka itu atau sepasang suami isteri itu telah bersama ya, telah melakukan persetubuhan ya sebelum selesai kerja-kerja umrah ataupun sebelum selesai mengerjakan kerja-kerja haji, dan amalan itu belum, dan mereka belum tahallul awal. Jadi apabila haji telah rosak atau umrah telah rosak, mereka wajib melaksanakan amalan-amalan yang lain, tapi hendaklah diganti ya seawal mungkin pada waktu yang orang kata yang boleh ya, dia pergi kembali ke tanah suci Mekah. Ya, kalau umrah mungkinlah ya selesai saja dia melaksanakan segala amalan-amalan umrah yang rosak tu ya, dia berehat sekejap, dia pergi balik ke tanah halal, pergi balik ke tanah Naim sebagai contoh, niat balik semula, saja aku mengerjakan umrah qada kerana Allah Taala. Tapi kalau haji ni tuan-tuan, sebab haji ni dia setahun sekali je kan, maka kenalah tunggu tahun hadapan ataupun tahun yang paling awal dia boleh pergi selepas ya haji tersebut ya. Jadi kita kena pastikanlah tuan-tuan dan puan-puan ya, haji atau umrah kita tidak rosak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang dikenali sebagai jenis-jenis haji. Ada 5 jenis haji: haji fardu, ya, haji sunat, kemudian haji badal ataupun upah haji, haji nazar, dan haji qada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekiranya ya tuan-tuan dan puan-puan ada permasalahan, boleh terus bertanya ya, boleh terus type dalam ruangan chatting itu ya, dan insya-Allah saya boleh terus jawab ya. Kerana kalau kita nak tunggu ya sehingga satu sesi, di penghujung sesi mungkin dari kalangan tuan-tuan dah rasa macam dah terlupa ya, ataupun orang kata dah terlepas benda tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh terus bertanya dengan saya, terus type, dan insya-Allah saya akan jawab seperti mana yang ada dalam ruangan soal jawab yang ada di sebelah saya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, cara mengerjakan haji ya, cara mengerjakan haji. Ada 3 jenis haji. Mungkin tuan-tuan dan puan pun selalu dengar kan, haji tamattu, haji ifrad, haji qiran ya. Dan haji tamattu adalah ibadat cara mengerjakan haji yang menjadi pilihan majoriti jemaah haji ya. Termasuklah negara kita, jemaah haji Malaysia ni ya, boleh dikatakan kalau secara ya, walaupun tidak ada statistik yang jelas ya, tetapi secara teknikalnya boleh saya katakan mungkin 65 sehingga 75% ya jemaah haji menunaikan ibadat haji secara tamattu ya. Ini pilihan utama ni ya, diikuti dengan haji ifrad, dan jarang-jarang kita dengar jemaah haji menunaikan haji secara qiran ya. Alright, 3 jenis haji ni tuan-tuan dan puan-puan, sama ada buat secara tamattu, dibuat secara ifrad,
dibuat secara qiran, ya, tidak menjadi penghalang untuk kita memperolehi tingkatan haji yang tertinggi, iaitu haji mabrur. Ya, kita dah dengar pada siri sebelum ni kan, wal hajjul mabrur ya laisa lahu jazaa'un illa jannah, iaitu sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, dan haji yang mabrur itu tiadalah balasannya melainkan syurga, ya. Jadi tiga-tiga jenis haji ni memungkinkan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan haji mabrur. Cuma mungkin ada yang bertanya, kan, Ustaz, antara tiga-tiga haji ni mana yang terbaik? Ya, mana yang terbaik? Sebelum saya jawab yang terbaik ni, ya, saya lebih suka menekankan, ya, jangan fikir yang terbaik, ya, fikir nak dapat haji mabrur. Ya, kita nak buat haji lillahi taala supaya mendapat haji yang mabrur. Baik, kalau itu dah menjadi target, okey, nak dapat haji mabrur. Tapi cara macam mana? Okey, menurut mazhab Syafi'i rahimahullah, haji yang utama, ya, atau kategori haji yang terbaik adalah haji ifrad. Ya, makna haji ifrad adalah haji yang pertama, diikuti dengan haji tamattu', dan akhir sekali adalah haji qiran. Ya, ini ikut mazhab Syafi'i. Mazhab-mazhab yang lain ada yang meletakkan haji ifrad yang haji tamattu' yang pertama. Ya. Seperti mazhab lain ada letak haji tamattu'. Ada mazhab lain pula mengatakan haji yang paling utama haji qiran, ya. Jadi bermakna tiga-tiga ni, ya, ada kedudukannya di sisi mazhab Sunni yang empat ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, cuma kita dalam mazhab Syafi'i yang utama adalah haji ifrad. Ya. Dalam yang utama ni, mengapa ramai jemaah haji Malaysia, macam mana saya kata tadi kan, majoriti jemaah haji Malaysia, ya, ataupun rata-rata jemaah haji Malaysia melakukan haji secara tamattu', ya. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ya, seperti mana saya kata tadi, cara mengerjakan haji, ya, hanyalah orang kata method, ya, cara untuk melaksanakan amalan. Tapi apa yang kita nak buat adalah lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah SWT, supaya dengan itu Allah anugerahkan kita dengan haji yang mabrur. Okey, ada satu persoalan, ya, daripada jemaah. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita niat dalam bahasa Melayu? Boleh ke tidak? Boleh, ya puan, ya, boleh belaka. Ya, kerana Allah faham. Cuma itulah specialnya kerana kita telah dididik daripada awal, daripada kecil kan, terutama solat, berwuduk, ya, niat dalam bahasa Arab tu kita lafazkan, ya, nawaitu fardhu wuduk, ya, nawaitu fardhu wuduk lillahi ta'ala, nawaitu usalli fardhu zuhri, ya, lillahi ta'ala. Kita sebut bila kita takbir Allahu akbar, ya, masukkan dalam hati saja aku mengerjakan, ya, solat fardu zuhur, kan. Itu dalam bahasa Melayunya. Ya, tetapi hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan, niat ini boleh dalam apa bahasa sekali. Ya, cuma cantiklah susunan, ya, para ulama kita, ya. Oleh kerana majoriti orang-orang Melayu ini boleh, ya, sikit-sikit berbahasa Arab, kerana kita baca Quran dan tentu kita boleh, ya, membaca niat yang ditulis dalam tulisan Arab itu, ya. Jadi pun kita berniatlah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, biasanya kita lafazkan, kemudian dalam hati itu kita sematkan sahaja aku mengerjakan haji dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Kita nak sebut yang Arab pun boleh, terus saja bahasa Melayu. Yang penting di mana niat? Di hati, ya. Niat ini yang di mulut itu hanya sunat saja, ya. Dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, kita lafazkan niat itu sunat sahaja, yang dilafazkan, tetapi yang diambil kira, ya, ialah qasad ataupun tujuan yang kita letakkan, yang kita masukkan dalam hati kita, iaitu sahaja aku mengerjakan haji. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, ada tiga jenis, ya, cara mengerjakan haji tamattu', haji ifrad dan haji qiran. Apakah yang membezakan antara, ya, ketiga-tiga jenis haji ini, ya, dari aspek amalan dia? Baik, yang pertama, kalau haji tamattu', tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan umrah dulu. Ya, makna, ya, apabila tuan-tuan katalah dah duduk di Madinah selama 5 hari, daripada Madinah menuju ke Mekah. So, masuk ke Mekah itu dengan niat umrah. Begitu juga kalau daripada Malaysia naik kapal terbang, terus landing di Jeddah masuk Mekah. Maka semasa dalam kapal terbang, di Qarnul Manazil itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan berniat umrah. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat umrah. Jadi maknanya bila sampai ke Mekah,
tunaikan segala amalan-amalan umrah. Tadi kan saya dah bicara perbezaan antara rukun haji dan rukun umrah kan. So umrah ni tak ada wukuf. So sampai di Mekah, dah khidmat diri, dah berwuduk apa semua, maka tuan-tuan dan puan akan pergi ke Masjidil Haram, sampai di mataf ataupun tempat tawaf itu, maka mulakanlah tawaf, dengan tujuannya untuk mengerjakan tawaf umrah. Maka buat tawaf umrah, sa'i umrah, bergunting, buat dengan mengikut tertibnya, cukup segala syarat sahnya, maka dah dapat umrah. Alright, kemudian tunggulah sehingga nak pergi ke Arafah. Biasanya pada 8 Zulhijjah, sehari sebelum wukuf, sebelum bergerak menuju ke Arafah, tuan-tuan dan puan-puan akan berniat haji pula. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Maka di sini tuan-tuan akan berniat pada 8 Zulhijjah. Pada 8 Zulhijjah tuan-tuan akan berniat. Biasanya kalau bas yang pertama itu bergerak sejurus selepas Zuhur. Sempat tuan-tuan sembahyang Zuhur dan lalu bergerak. Dan pergerakan itu tengoklah bergantung kepada satu bangunan itu ataupun satu maktab itu berapa, 2,500, 3,500 dan sebagainya. Bas itu pun bergantung kepada kapasiti maktab tersebut ataupun bangunan tersebut. Kadang-kadang boleh mencecah bas nombor 1 sampai bas nombor 85, bas nombor 87. Jadi dia akan bergerak. So sebelum bergerak ke Arafah, maka tuan-tuan akan berniat haji pula. Tadi kan saya dah bicara kalau orang nak menunaikan haji, orang yang telah pun berada di Mekah, penduduk Mekah, maka di mana dia nak berniat haji? Di bumi Mekah. Ini bagi mereka yang mengerjakan haji secara tamattu'. Kenapa? Dia dah masuk dengan ihram umrah, dah umrahnya dah selesai dan dia bebas. Tidak terikat lagi dengan mana-mana larangan ihram kecuali larangan yang berkaitan dengan tanah suci Mekah, seperti tidak boleh mencabut segala pokok-pokok, tidak boleh membinasakan pokok-pokoknya, begitu juga binatang-binatang burung yang halal dimakan seperti burung merpati, seperti belalang dan sebagainya. Okey, itu maksud haji tamattu'. Buat umrah dulu, selesai umrah, kemudian sebelum menuju ke Arafah berniat haji. Okey, satu persoalan. Saya dah mengerjakan haji tapi tak berpuas hati berkenaan haji tersebut. Apakah yang patut saya niat haji kali ini? Okey, maknanya tuan dah pergi menunaikan haji sebelum ini, alhamdulillah dapat peluang. Sebenarnya rare, sebenarnya agak rare, agak orang kata sesuatu yang jarang-jarang lah sekarang ini, seseorang itu mampu untuk menunaikan haji untuk kali yang kedua. Kalau ini mungkinlah jemaah yang telah pun mengerjakan haji dan dia telah mendaftar haji semula mungkin seawal sebelum tahun 2010. Kalau selepas itu dah ada peraturan dan sebagainya. Jadi apabila telah dah buat haji kemudian rasa tak puas hati nak buat haji yang lain, dan berkesempatan pula pergi haji untuk kali kedua, kali ketiga dan sebagainya, niat dia tidak ada beza. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Yang tadi tetap menjadi haji wajib, tetap menjadi haji fardu. Dan haji yang kedua ini adalah haji tambahan, haji sunat, dan moga-moga katalah kalau haji yang pertama itu mungkinlah tuan tidak berpuas hati kerana apa? Kerana mungkin ada amalan-amalan yang agak kurang. Rukun tu cukup buat tapi macam syarat sah dia cukup tetapi mungkin dibuat dalam keadaan hati yang tak berapa tenang. Mungkin masa buat tu ada marah-marah dan sebagainya. Jadi rasa macam ibadat haji ni sah tetapi nilai dia tu agak kurang. Sebab kita tak tahu siapa dapat haji mabrur, siapa dapat haji maksud, siapa yang hanya mendapat haji makbul. Kan? So apa yang kita boleh berharap pada Allah SWT, supaya haji yang kedua ini ataupun haji yang berikut itu akan mendapat haji yang mabrur. Itu saja. Dari sudut niat tak ada beza. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan kita mohonlah supaya kalau dulu haji itu ada kekurangannya dari sudut adab dan adatnya, tapi kali ini biarlah sempurna. Bukan sekadar amalan-amalan asas je, tapi juga sempurna dari sudut rohani. Sebab itu dia kata perjalanan haji ini bukan sekadar perjalanan jasmani, tapi juga adalah perjalanan rohani. Kerana kita nak bawa diri kita ni betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan kita nak buat haji ini dalam keadaan penuh berakhlak mulia. Kita nak ikut Rasulullah
ya khuzu anni manasikakum. Rasulullah SAW menyatakan, ambillah daripada aku cara kamu mengerjakan haji. Dan kalau kita tengok perjalanan haji Rasulullah SAW itu, ya, dan para sahabat begitu tertib, ya, begitu orang kata perjalanan yang bukan sekadar jasmani, bukan sahaja pergi, tetapi ya di apa dihiasi sepanjang perjalanan itu dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya, bukan sekadar sesama manusia, malah sesama lingkungan, sesama binatang dan sebagainya. Sebab itu apabila ya Rasulullah SAW pernah ya terdengar ya di telinga baginda SAW, ya ada sahabat yang memukul binatang tunggangan, ya supaya binatang tunggangan itu bergerak laju sikit, ya Rasulullah suruh mereka ya menghentikan perbuatan tersebut, ya relax, alaikum bisakinah, ya tenang, ya tenang, ya sebab Rasulullah tak nak sepanjang kita mengerjakan haji itu ada perkara-perkara yang terkhilaf adab, ya yang mungkin boleh membawa kepada dosa, yang boleh menjejaskan orang kata kategori haji itu daripada mabrur mungkin hanya mendapat haji yang maksus ataupun haji yang makbul sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, ini haji tamattu', buat umrah, selesai umrah, ya duduklah 5 hari ke 10 hari ke, ya sehingga tiba 8 Zulhijjah, bila nak pergi ke Arafah berniat. Ya, di mana nak berniat? Di tanah suci Mekah, ya di tanah haram Mekah, ya iaitu di bangunan, atau kalau tuan-tuan nak sunatnya mungkin berada dalam bas sebelum bas bergerak. Cuma kita nasihatkan kepada jemaah haji agar berniat lebih awal. Ya, sebab kalau naik bas tu takut kelang kabut, terlupa niat. Ada jemaah kononnya ya, sebab nak dapat sunnah, sebab dia kata Rasulullah dalam bab-bab berniat ini, bila masa Rasulullah berniat apabila telah berada di atas kenderaan baginda, dan kenderaan baginda pun telah dah standby, dah ready. Ya, apabila unta Rasulullah yang bernama Al-Qaswa, unta kemerah-merahan, ya, ini telah berdiri tegak. Mana Rasulullah duduk, masa itu unta itu bercangkung, Rasulullah naik, ya kemudian unta itu bangun. Ya, apabila telah istawa qa'iman, mana Rasulullah unta itu telah berdiri sempurna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berniat. Jadi dalam konteks sekarang kita bas lah. Ya, dia duduk dalam bas, ya. Katalah pemandu bas masuk gear 1. Nak bergerak, elok kita rasa tayar tu nak bergerak, ya, kita pun berniat nawaitul hajjah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, tapi ya kita sarankan kalau boleh berniatlah lebih awal. Berniat semasa berada dalam bangunan sebelum tuan-tuan dan puan-puan dipanggil untuk menaiki bas. Katalah tuan-tuan dapat giliran ya bas nombor 20. Jadi tuan-tuan akan dimaklumkan, okey, insya-Allah selepas ni bas nombor 20 akan sampai, semua yang memegang pas nombor 20 sila standby. Jadi kita akan beratur ni. Ya, kita akan beratur dia akan panggil lah, mungkin dia tak 3 nombor 19 20 21 22 kan. So 20 naik. Ya, sebaik-baiknya kita berniat di situ. Ya, kenapa? Nak elakkan daripada terlupa niat. Ya, kalau kita dah berniat dekat bangunan itu, ya, kemudian bila naik atas kenderaan, atas bas tu tuan-tuan dan puan-puan, ya, teringat, sunnah Rasulullah berniat di atas kenderaan. Dia apabila kenderaan tu naik, boleh tak niat kali kedua Ustaz? Mana nak ulang lagi niat? Boleh, tidak ada masalah. So niat dekat dalam bangunan tadi, ya, mengikatlah diri kita, ya, dan mengikat diri kita dengan ihram tadi, ya, dah sah dah, bermula dah amalan haji yang pertama, iaitu berniat haji. Dan bila kita ulang niat kali kedua dalam kenderaan, kita dapat sunnahnya, iaitu berniat semasa kenderaan telah pun bersiap sedia untuk bergerak. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tak ada masalah ya. Ini ada yang nak buat terus dekat kenderaan, tiba-tiba dah kelang kabut ya, lupa dah sampai Arafah baru teringat. Ya, boleh katakan ada juga berlakulah, hampir saban tahun berlaku. Ya, pengalaman saya sendiri pun ada, apabila sampai ke Arafah, saya didatangi oleh beberapa orang jemaah, Ustaz, kami terlupa nak berniat. Saya tanya mengapa tak berniat? Bukan dah dimaklumkan, ya, kalau tak salah saya dalam bangunan sebelum tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada bangunan nak naik bas, saya telah maklumkan supaya tuan-tuan berniat. Dia kata apa? Kerana kami nak dapat sunnah berniat dalam kenderaan. Ya, jadi kami terlupa. Jadi bagaimana ni Ustaz? Saya kata, tak apalah, niatlah sekarang. Ya, ni di bumi Arafah ni, berniatlah sekarang. Ya, jadi mereka pun berniat. Okey, sah ke niat kami ni Ustaz? Sah. Mana tuan-tuan dan puan-puan dah berada pun dalam haji. Mana lepas ni kenalah sempurnakan segala rukun-rukun dan wajib-wajibnya. Cuma ya tuan-tuan dan puan-puan dikenakan dam seekor kambing kerana meninggalkan miqat, iaitu meninggalkan tempat berniat, iaitu di
tanah haram Mekah. Sebab Arafah bukan lagi tanah haram, Arafah adalah tanah halal. Ya, itu tuan-tuan dan puan haji tamattu, umrah, selesai umrah, kemudian baru berniat haji sebelum bergerak ke bumi Arafah pada 8 Zulhijjah. Dan mungkin kalau di kalangan tuan-tuan dan puan yang ambil package premium, yang mungkin ada yang bergerak pada pagi 9 Zulhijjah. Baik. Kemudian haji ifrad. Haji ifrad ni apa pula? Ya. Okey. Kita ada soalan, insya-Allah saya akan jawab selepas saya bicara tentang haji ifrad ya. Okey, haji ifrad. Haji ifrad bermakna tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan masuk ke tanah suci itu, ya, perkara pertama yang tuan-tuan dan puan-puan niat adalah niat haji. Ya, katalah pada 25 Zulhijjah, 25 Zulkaidah, ya, tuan-tuan sampai ke bumi Madinah. Setelah duduk di Madinah selama 5 hari, hari yang ke-6 1 Zulhijjah, ya, tuan-tuan bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah. Sampai di tempat berniat, ya, di Bir Ali ataupun Zulhulaifah, ya, tuan-tuan akan terus berniat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saja aku mengerjakan haji dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Ataupun yang datang direct daripada Malaysia, yang akan landing ataupun mendarat di Jeddah, lapangan terbang Jeddah, daripada Jeddah dibawa naik bas terus masuk Mekah. Maka semasa di Qarnul Manazil, dalam kapal terbang lebih kurang dalam 30-40 minit sebelum sampai ke Jeddah, ya, tuan-tuan akan berniat haji. Niat haji dulu, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, ya. Maka apabila sampai ke bumi Mekah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, disunatkan, ya, sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut untuk mengerjakan tawaf kudum. Ya, mengerjakan tawaf kudum, dan diharuskan untuk tuan-tuan dan puan-puan mengerjakan sa'i haji terlebih dahulu. Ya, maknanya selepas niat haji dekat dalam kapal terbang atau berniat haji di Zulhulaifah, di Bir Ali, ya, maka tuan-tuan dan puan-puan, ya, sampai di Mekah disunatkan satu sunat yang sangat dituntut atau dikenali sebagai sunat muakkadah, ya, untuk tuan-tuan mengerjakan tawaf kudum. Dan selepas tawaf kudum itu tuan-tuan mempunyai pilihan, ya, di mana tuan-tuan harus melakukan sa'i haji terlebih dahulu. Ya, dan selepas itu tuan-tuan dan puan-puan akan berada di bumi Mekah, ya, dan sepanjang berada di bumi Mekah sebelum ke Arafah itu tuan-tuan terikat dengan larangan-larangan ihram. Ya, maknanya tuan-tuan masih lagi pakai pakaian ihram, masih lagi terikat dengan 13 larangan ihram sehinggalah tahallul awal dan diikuti dengan tahallul tsani. Baik, dan selesai kerja-kerja haji. Katalah dah selesai semua mabit di Mina, melontar jamrah, ya, tuan-tuan dah balik ke Mekah balik, ya, dah buat segala amalan haji dah sempurna, ya. Maknanya haji dah selesai, dah dapat haji. Maka disunatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengerjakan umrah sebelum berakhir Zulhijjah tahun tersebut. Ya. Jadi tuan-tuan pun buatlah, ya. Katalah dah berehat beberapa hari, ya, katalah 18 Zulhijjah. Ya, setelah 5 hari atau 4 hari berehat, dah selesai kerja-kerja haji, tuan-tuan pergilah ke Ji'rana, pergi ke Tan'im, pergi ke Hudaibiyah sebagai contoh, ya, keluar ke tanah halal, ya, untuk berniat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dan apabila selesai mengerjakan umrah, maka haji yang tuan-tuan buat itu dikenali sebagai haji ifrad. Maknanya buat haji dulu, selesai kerja-kerja haji, tuan-tuan, ya, disunatkan membuat umrah. Kalau tak buat umrah macam mana, Ustaz? Kerana saya dah pergi umrah, dah banyak kali saya pergi umrah, Ustaz. Ya, kalau ikut perjalanannya dah 5 kali saya pergi umrah. Ya, daripada tahun 2005, 2007, 2011, 2004, 14 dan dah sekali 2018, Ustaz. Nak pergi tahun 2020, tiba-tiba pandemik, tak boleh nak pergi, ya. Okey, tahun ni alhamdulillah dapat pergi, insya-Allah. Kan, contohlah kan. Jadi lepas buat haji tu, dia kata dia tak nak buat umrah dah. Boleh ataupun tidak, tak ada masalah. Haji dia sah. Haji, apa nama hajinya? Haji ifrad. Tapi dalam konteks ini, haji ifrad yang dia lakukan, dia akan jatuh nombor 2. Ya, walaupun tadi kita tahu kan bahawa dalam mazhab Syafi'i, haji yang terbaik adalah haji ifrad, diikuti oleh haji tamattu' dan haji qiran. Tetapi kalau orang itu buat haji secara ifrad, tetapi dia tak buat umrah, dia tak nak buat umrah, haji tetap sah, nama hajinya tetap haji ifrad. Cuma dari sudut tingkatan haji itu, ya, dalam mazhab Syafi'i, haji dia jatuh haji nombor 2. Maksudnya orang yang buat haji secara tamattu' pada tahun tersebut, ya, jenis haji mereka lebih utama daripada jenis haji beliau. Kerana apa? Kerana mereka buat umrah kemudian haji, yang dia hanya buat
haji sahaja ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, kalau haji ifrad ni nak kekal sebagai haji nombor satu ya, dalam mazhab seperti mana yang termaktub dalam mazhab Syafi'i, selepas selesai kerja-kerja haji, tuan-tuan dan puan kena buat umrah ya. Dan umrah itu hendaklah dibuat pada tahun yang sama, maknanya sebelum berakhir Zulhijjah. Kerana ada di kalangan tuan-tuan dan puan, andai katalah duduk di kapal terbang dia, nombor KT dia, nombor kapal terbang dia adalah akhir-akhir ya, dia bertolak pada 5 Zulhijjah ya, sampai di Mekah 6 Zulhijjah ya, kemudian dia akan pergi ke Madinah pada 3 Muharram sebagai contoh, dah masuk 1 Muharram baru dia nak buat umrah ya. Maka ya, pelaksanaan umrah ini ya, dari sudut hukum dia melengah-lengahkan melakukan umrah itu ya, hukumnya adalah makruh. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Tadi kita dah tahu apa dia haji tamattu ya, kemudian kita dah tahu apa dia haji ifrad. Okey, sebelum saya masuk pada haji qiran, haji yang jarang-jarang dilakukan. Ya, ada persoalan, apa beza niat bagi rukun haji dan niat wajib haji? Okey. Niat dalam rukun haji ialah apa yang kita ya semat di dalam dada ya, sahaja aku mengerjakan haji. Kalau umrah, sahaja aku mengerjakan umrah. Niat yang dalam kategori wajib haji, dia berkait dengan di mana dan bila. Sebab itu dia kata dalam wajib haji, kalau tuan-tuan dan puan tengok balik ya, dalam slide yang belakang ini, iaitu kalau tuan-tuan tengok balik yang di belakang ya, niat ihram di miqat. Perkataan di miqat inilah yang membezakan antara rukun haji dan ya, wajib haji. Niat dalam rukun haji, niat ihram. Nawaitul hajja, nawaitul umrata. Ya, sahaja aku mengerjakan haji dan sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya. Itu niat ya, dalam rukun. Niat yang dimasukkan dalam wajib itu adalah miqat, iaitu di mana dan bila. Ya, kalau haji, contoh dalam haji tamattu tadi, ya niat dia di hotel. Ya, manakala kalau nak buat umrah, kena keluar ke tanah halal. Ya, kalau pertama kali datang, ya, sama ada di Bir Ali ataupun di Qarnun Manazil. Itu perbezaan niat ya, dalam kategori rukun dan niat dalam kategori wajib haji. Ya, so rukun yang apa ni mengikat diri kita dengan ihram tadi. Ya, katalah dekat Malaysia pun tuan-tuan boleh berniat. Ya, ada kes orang tu berniat ya di KLIA lagi, di lapangan terbang. Ya, dia berniat, tiba-tiba kapal terbang dia kena tunda. Ya, katalah tunda 8 jam, tunda 12 jam. Ya, duduklah dekat di Malaysia ni lagi dalam sudah terikat dengan larangan ihram. Sebab apa? Dia telah melakukan niat ya yang merupakan rukun bagi ibadah tersebut. Ya, miqat ini di mana ya, dia boleh dilakukan di tempat tersebut atau sebelum melewati tempat tersebut. Di Malaysia boleh berniat, di Qarnun Manazil boleh berniat. Tapi kalau terlepas Qarnun Manazil, terlepas Bir Ali, ya, niat tetap sah. Ya, cuma dikenakan dah. Itu perbezaan antara niat pada rukun dan niat pada wajib haji. Ya, wajib haji dia ada tambahan ya, niat di miqat. Kemudian ada satu persoalan. Ya, saya nak tanya, kenapa niat haji tamattu boleh diniatkan di hotel bukan di miqat, sedangkan niat umrahnya mesti diniatkan di miqat? Terima kasih Ustaz. Okey. Sebelum ini saya tak nak dia sebenarnya soalan ini banyak berkait dengan minggu depan ya, berkaitan dengan wajib haji iaitu miqat ya. Tapi sebab dah bertanya saya kena huraikan sedikitlah ya, minta maaf ya. Jadi bila kita sebut miqat ni tuan-tuan, miqat ni adalah ketentuan. Makna perkataan miqat tu adalah ketentuan yang terdiri daripada zamani, ketentuan masa, zaman ya, dan ketentuan makani. Makani dalam bahasa Arab maksudnya dalam bahasa Melayu ya, tempat. Okey. Jadi kalau kita tengok ya, kita tengok miqat ni tadi tuan-tuan dan puan-puan ya, dia ya merujuk kepada di mana kita nak berniat pertama kali. Ya, kalau pertama kali nak berniat haji atau berniat umrah, baru first time nak masuk Mekah ni, maka miqat dia adalah di tempat yang berwarna hijau ni tuan-tuan. Ya, ni tempat warna hijau ni. Yang saya buat notah merah ni. Ya, kalau terlepas ya, niat sah sebab rukun ya, tapi wajib dah terlepas ya, maka dikenakan dam dan berdosa sekiranya sengaja. Ya, dia naik atas kapal terbang
tiba-tiba dia tertidur, tahu-tahu dah sampai landing di Jeddah. Dia katalah sampai Jeddah. Sampai Jeddah. Landing kapal terbang tu pun dia tersedar, ya Allah, lupa berniat. Maka dia pun berniat di Jeddah. Niat dia sah. Sebab rukun ni yang penting nawaitul hajjah, nawaitul umrah. Selesai. Cuma dia telah melewati miqat dia, maka dikenakan dam, tertib dan takdir, iaitu seekor kambing. Okey, itu maksud miqat. Baik. Kemudian bagi mereka yang telah pun berada di Mekah, katalah buat umrah ni, mula-mula buat umrah sebab buat haji tamattu kan, dah sampai di Mekah, dah selesai semua, nak buat umrah kali kedua, maka syarat untuk berniat umrah kali kedua, ketiga dan seterusnya, hendaklah dia keluar daripada tanah haram Mekah. Kena pergi ke sempadan tanah halal, yang mana paling dekat di Tan'im, dan lain-lain lah, di Ja'ranah, di Arafah, di Juhfah, di Hudaybiyah, di Aghatul Libin, atau mana-mana tempat yang selari dengannya. Okey, itu miqat umrah. Tetapi kita kena faham juga apa miqat haji. Mungkin yang bertanya pernah menunaikan umrah, jadi dia tahu bahawa selesai dia menunaikan umrah kali pertama, bila nak buat umrah kali kedua, ketiga, dia keluar ke tanah halal. Dia keluar ke tanah halal. Jadi yang warna merah ni tuan-tuan, dia adalah sempadan tanah halal. Dia sempadan tanah halal. Okey, dia sempadan tanah halal. Jadi syarat umrah mesti keluar ke tanah halal. Okey. Tetapi bagi orang yang telah pun berada di Mekah, seseorang yang telah pun berada di Mekah, maka miqatnya, tempat dia nak berniat adalah di bumi Mekah itu sendiri. Jadi tak timbul masalah nak keluar ke tanah halal ke nak keluar ke tanah haram. Tak ada. Dia berniat sahaja di Mekah, maka sah dah niat tersebut dan tidak dikenakan dam. Tetapi kalau dia keluar, dia berniat di Tan'im, daripada Mekah ni dia keluar kemudian sampai Tan'im, sampai Tan'im dia berniat, kemudian dia pun bergerak naik bas terus pergi Arafah, maka dia kena dam. Sebab apa? Dia berniat bukan di miqatnya, bukan di miqat. Sebab orang Mekah, dan kita pun telah pun berada di bangunan kita kat Mekah, kena niat di tanah haram Mekah. Lainlah kalau kita patah balik tempat niat asal kita, memang tak boleh lah, sebab kita tak ada pasport, dan memang tak boleh dari sudut pengurusan dan pentadbiran pun tak boleh. Katalah tuan-tuan, naik helikopter peribadi daripada Mekah tu terus pergi ke Bir Ali, niat di Bir Ali, daripada Bir Ali terus pergi ke Arafah. Yang itu boleh sebab dia patah balik ke niat asal mula-mula dia masuk ke Mekah. Jadi kita memang tak ada peluang itu, maka kita hendaklah berniat di Mekah, kemudian selesai niat di Mekah, barulah kita masuk, kita pergi ke Arafah, untuk mengerjakan haji. Dia ringkasnya tuan-tuan dan puan, dia ada satu, orang kata dia punya teori, teori dalam pekerjaan ibadat haji ni, halal versus haram. Maknanya tanah halal versus tanah haram. Okey. Bila kita nak buat umrah sebagai contoh, kita nak masuk ke tanah haram Mekah. Jadi niat berada di luar tanah halal. Contohnya di Bir Ali, di Qarnul Manazil, kalau kita baru nak masuk. Kalau kita dah berada di Mekah, kita kena keluar ke tanah halal, iaitu di Tan'im, di Hudaybiyah dan sebagainya. Kemudian kita laksanakan baki amalan rukun itu di tanah haram. Maksudnya kita keluar ke tanah halal untuk berniat, kemudian kita masuk balik ke tanah haram untuk menunaikan amalan-amalan tadi. Dalam ibadat haji, kalau kita tengok, kita berniat di tanah haram Mekah, kemudian kita pergi ke Arafah. Arafah tanah halal. Mana daripada tanah haram kita keluar ke tanah halal. Jadi ada konsep tanah halal versus tanah haram. Ini juga salah satu teori lah. Maknanya ibadat haji ni dia kena keluar. Kalau daripada tanah halal masuk ke tanah haram untuk laksanakan amalan tersebut, daripada tanah halal kita pergi ke tanah haram, kita pergi ke tanah halal untuk melaksanakan rukunnya, kemudian kita masuk balik untuk melaksanakan baki rukun yang ada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, boleh terus bertanya dengan saya. Kita alhamdulillah kita ada lagi 40 minit. Okey, haji qiran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, haji qiran ialah dia ada dua bentuk. Yang pertama, haji yang dilaksanakan secara serentak dengan umrah. Dia niat sekali, nawaitul hajja wal umrata. Haji satu, yang kedua umrah. 2 in 1, ibarat seperti
shampoo and conditioner, basuh rambut sekali terus. Ya, ataupun kalau kita basuh kereta kan, wash and wax terus, 2 in 1. Jadi dia niat sekali je tuan-tuan dan puan-puan, saja aku mengerjakan haji dan umrah dan berihram aku dengan kedua-duanya. Ya, wa haram tu bihima, dengan kedua-duanya. Ya, kerana Allah Taala, lalu dia buat amalan haji. Ya, dia buat amalan haji, selesai semua amalan haji, maka dia dapat haji dan umrah. Ya, dia dapat haji dan umrah, dah tak perlu dah lepas tu nak buat umrah lain, dah cukup dah. Ya, kalau kita ambil pandangan dalam mazhab kita bahawa haji dan umrah ni dua-dua perkara yang wajib. Ya, al-hajju wal umratu faridatani. Ibadat haji dan ibadat umrah ini adalah dua kefarduan, dua perkara yang wajib kita buat. Walaupun tertulis dalam rukun Islam tu menunaikan haji kan, tapi haji ni dengan umrah satu yang tak boleh dipisahkan, adik dan abang. Ya, haji kecil lah haji besar, haji asghar umrah, haji akbar haji. Okey. Jadi bila dia buat ni dia dapat terus. Ya, dia dapat terus dua. Ini biasanya berlaku bagi orang yang mungkin ada kekangan waktu. Ya, dia katalah ada urusan yang berat, ya, yang dia pun ada masa yang sangat suntuk, ya, kerana lepas haji je dia kena balik. Ya, maka dia bergerak daripada negara dia pada hari terakhir. Dia tengoklah kerajaan Saudi nak letak berapa hari bulan kan. Biasa kadang dia letak semua kapal terbang yang nak masuk membawa jemaah haji, ya, mesti berlepas, ya, sebelum 6 Zulhijjah sebagai contoh. So last flight call, ya, 11.45 ataupun 11.59 minit pada tarikh 5 Zulhijjah, itu sebagai contoh. So dia pun fly. Ya. Okey, habis saja kerja-kerja haji, katalah dia buat nafar awal 12 Zulhijjah, habis saja kerja-kerja haji pada waktu tersebut, terus pergi Jeddah, naik kapal terbang balik ke negara dia. Ya, dan dia berniat dua-dua sekali. Nawaitul hajja wa ihram. Nawaitul hajja wal umrata wa ihramtu bihima lillahi taala, maka dengan kerja haji itu dia dapat dah umrah, ya, dia dapat umrah. Okey, apa beza, ya, bila biha dengan bihi dalam niat-niat tu ustaz? Okey, nanti saya cerita kemudian, ya. Okey. Jadi nawaitul hajja wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ya, dia dapat. Dia niat sekali, dua sekali, maka bila dia selesai kerjakan haji, dia dapat dua-dua. Baik. Atau dia berniat haji. Ya, dia berniat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, tetapi sebelum memulakan tawaf umrahnya, ya, katalah ada perkara-perkara yang menghalang untuk dia sempurnakan umrah, ataupun tiba-tiba dia berubah fikiran. Dia niat umrah lah. Tadi masa kat Bir Ali tu, ataupun dalam kapal terbang semasa melewati Qornu Manazil, dia kata nak buat umrah lah. Dia pun nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sampai dekat Mekah, tiba-tiba dia kata, malah lah, ya, nak buat umrah dah, nak sekalikan je lah. Ya, jadi dia pun terus berniat nawaitul hajja lillahi ta'ala, saja aku mengerjakan haji kerana Allah Ta'ala. Ya, maka umrah tadi yang baru disempurnakan niatnya, kemudian dia niat pula pada waktu yang lain dengan umrah, dengan haji, maka jadilah haji qiran. Ya, maknanya dia niat umrah sebelum dia tawaf, lalu dia pun berniat haji. Ya, maka itu dikenali sebagai haji qiran. Jadi perbezaannya, ya, dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi, ya, dia terus di awal-awal lagi niat 2 in 1 terus, saja aku mengerjakan haji dan umrah. Tetapi yang kedua ini tuan-tuan dan puan-puan, dia niat umrah dulu, dan apabila sampai di Mekah ataupun sebelum sampai di Mekah, dia tiba-tiba dia berubah fikiran, dia kata tak apalah, dia nak buat terus sekalilah umrah dengan haji, maka dia masukkan haji dalam ihram umrahnya. Dia dah pun berada dalam ihram umrah, dia dah telah pun berada dalam umrah, dan dia masukkan haji, nawaitul hajja lillahi ta'ala. Ya, kes yang sama kalau tuan-tuan nak buat semayang jamak, ya, sebab dia kata antara syarat nak buat jamak takdim, ya, ialah, ya, berniat jamak sebelum memberi salam. Ya, tuan-tuan pun semayang Zuhur, semayang Zuhur, kata tuan-tuan di RNR mana-mana, ya, tuan-tuan buatlah semayang Zuhur kan. Lepas tu baru teringat, ya Allah, aku ini musafir, apakah nak buat jamak lah senang kan. Jadi sebelum tuan-tuan
jamak itu boleh dibuat di awal, kita katalah usalli fardhu zuhri, apa, usalli, kalau kita buat jamak dan kasar kan, usalli fardhu zuhri, rakaataini qasran majmu'an ilaihi al-asru lillahi ta'ala. Di awal dah kita berniat, saja aku mengerjakan solat fardu zuhur 2 rakaat qasar dan dihimpunkan kepadanya asar kerana Allah Ta'ala. Itu macam kes yang inilah, nawaitul hajjah wal umrata, buat dua-dua sekali. Ya. Ataupun tuan-tuan niat semayang, itu terlupa nak niat jamak, maka diharuskan niat jamak itu dalam solat itu. Letak dalam hati. Saja aku menjamakkan solat zuhur dan asar. Dalam hati lah tuan-tuan dan puan, jangan cakap pula kat mulut sebab nanti membatalkan semayang tersebut kan. Letak katalah dekat tayat akhir ni, masa tayat akhir ni pun teringat kan. Terus letak kat dalam hati, saja aku mengerjakan, saja aku menjamakkan fardu zuhur dan asar kan. Maka jadilah semayang itu semayang jamak. Jadi dalam konteks ni sama juga. Dan niat umrah, dia baru terfikir nak buat haji secara serentak, niat pula haji. Dah berada dalam ihram umrah, dah masuk haji, maka jadilah dia haji qiran. Okey, tadi ada persoalan. Ustaz, apa beza perkataan biha? Apa beza perkataan biha dengan bihi? Ini merujuk kepada nahwu ataupun tata bahasa Arab tuan-tuan dan puan-puan. Ringkasnya bahasa Arab ni dia meletakkan perkataan itu atas gender lelaki atau gender perempuan. Jadi umrah ni ada tak taknis, ta yang merujuk kepada bahawa kalimah itu dalam bahasa Arab bersifat gender perempuan, maka kata ganti nama dia adalah wanita juga, perempuan juga, biha. Sekiranya lafaznya adalah lafaz gender muzakkar ataupun lelaki dalam bahasa Arab, maka dia menggunakan perkataan bihi. Itu saja, maknanya dia merujuk kepada nahwu atau tata bahasa Arab. Bahasa Melayunya sama je, saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya. Nya itulah ha atau hu tu. Dan kalau kita tengok dekat haji qiran tadi, saja aku mengerjakan haji dan umrah, mana dua-dua dia tukar kepada bihima. Ni tuan-tuan dan puan-puan jangan pening-pening, kerana dia adalah merujuk pada tata bahasa ataupun nahwu dalam bahasa Arab yang maknanya adalah nya dalam bahasa Melayu, dan berihram dengannya kerana Allah Taala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum berniat tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita telah pun memakai pakaian ihram, dan pakaian ihram adalah pakaian yang menutup aurat, yang menutup aurat. Cuma bezanya orang lelaki seperti mana tak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ini pakaian yang berjahit ataupun bersarung, dia kena hanya pakai pakaian yang terdiri daripada dua helai. Satu dipakai sarung di bahagian atas, satu lagi di bahagian bawah. Mana two pieces, satu izar, satu rida. Yang bahagian atas ni dikenali sebagai rida, dan bahagian bawah ini dikenali sebagai izar. Okey, inilah pakaian semasa dalam ihram, dan pakaian yang menampakkan bahu sebelah kanan ini ada masanya sahaja. Okey, bagi lelaki hanya disunatkan memakai pakaian ihram secara ittiba'. Maksud ittiba' ni makna menampakkan bahu sebelah kanan. Okey, semasa tawaf diiringi dengan sa'i sahaja atau semasa sa'i sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, apabila kita berada dalam ihram, berdasarkan mazhab Syafi'i rahimahullah, kita hanya pakai pakaian ihram secara ittiba', itu menampakkan bahu sebelah kanan apabila kita hendak tawaf dan selepas tawaf itu ada sa'i, dan pada sa'i tersebut. Okey, itu pun dalam mazhab Syafi'i pada sa'i. Okey, tidak disunatkan berittiba' semasa di lokasi-lokasi lain. Mana pada waktu-waktu lain kita tak pakai macam ini tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga ketika solat. Selepas tawaf, nak solat sunat tawaf, kita akan pakai balik ihram secara sempurna. Ini dipanggil pemakaian ihram secara sempurna. Maknanya kedua-dua bahu kita tutup. Yang kita pakai semasa ihram, semasa yang kita pakai secara ittiba', nampak bahu kanan ini hanyalah semasa tawaf yang diikuti dengan sa'i. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, manakala dari sudut slipper, pastikan pakai slipper atau kasut yang dibenarkan oleh syarak, iaitu menampakkan
ya, jari-jari kaki, dan menzahirkan tumit kaki. Baik, ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam wajib haji dalam siri-siri yang berikutnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bagi wanita pula pakaian ihram dia simple, apa-apa jua pakaian yang menutup aurat. Dia tidak ada pakaian khusus. So bolehlah nak pakai apa fashion sekalipun, nak pakai jubah, nak pakai baju kurung, atau apa-apa lagi lah yang nama-namanya fashion-fashion ni. Jadi puan-puan boleh pakai apa jua pakaian selagi mana ia menutup aurat. Okey, jadi apabila kita kata ianya menutup aurat, tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut tentang aurat ni, kalau dia merujuk kepada tubuh badan ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau tuan-tuan tengok ni, ini semua berkaitan dengan aurat, tuan-tuan dan puan-puan, yang melibatkan tubuh badan. Pastikan aurat dijaga. Jadi bagaimana penutupan aurat yang sempurna? Ialah apabila ianya menutup bentuk tubuh. Menutup bentuk tubuh. Jadi pakaian itu hendaklah tidak ketat. So terpulanglah pada justifikasi puan-puan tentang apakah pakaian ini sudah cukup longgar untuk saya menutup aurat. Saya ingin nyatakan di sini sebab ada satu soalan. Apakah pakaian wanita yang terbaik? Jubah ke apa ke kan? Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pakaian muslimah ni very simple. Apa jua pakaian yang menutup aurat dia adalah pakaian muslimah. Manakala jenisnya, fashionnya itu ialah membezakan, jubah ke, baju kurung kan, dan sebagainya. Okey, jubah pun kalau orang putih mungkin panggil maxi kan. Okey, jadi mana satu Ustaz? Better saya pakai baju kurung ke saya pakai jubah? Dia bergantung kepada bentuk tubuh puan-puan. Ada orang yang memakai jubah boleh menutup susuk tubuh dia. Ada orang yang memakai baju kurung lebih menutup susuk tubuh dia kerana dia two pieces kan, sebab Allah kurniakan kita wanita ni dengan pelbagai bentuk tubuh badan dia, ada pinggul yang besar dan sebagainya, ada dada yang bidang apa semua. Jadi di sini perlu ada justifikasi yang perlu ditanya kepada orang-orang yang mahir. Boleh tanya ustazah, bentuk tubuh saya ni kalau ustazah tengok antara saya pakai baju kurung dengan saya pakai jubah, mana lebih sesuai? Sebab kalau dia pinggul terlalu besar, bila dia pakai jubah melekat dekat situ, jadi lebih menampakkan susuk tubuh dia, anggota dia. Jadi dia mungkin pakai baju kurung dua pieces, dia dua helai kan, satu baju satu kain, mungkin lebih longgar dan lebih menutup aurat. Baik, kemudian disyorkan memakai stokin yang tebal, dan saya tambah di sini, kain itu hendaklah tidak terlalu nipis. Kerana kalau nipis ni takut jarang, nanti nampak transparent, boleh nampak cahaya, boleh nampak orang kata apa, bayangan kaki ataupun tangan dan sebagainya. Maka hendaklah pakaian itu tidak terlalu nipis. So kalau stokin yang tebal, tak boleh pakai pantyhose tu dia nipis, cari stokin tebal, stokin kerja suami-suami puan, ataupun stokin kerja orang-orang lelaki yang tebal, supaya bila kita pakai stokin tu tak nampak kulit kaki di celahan stokin tersebut. Dan kalau baju tidak terlalu nipis, sebab kalau nipis ni biasanya akan merujuk pada jarang, dan juga tidak terlalu lembut. Sebab kalau bila terlalu lembut, dengan keadaan cuaca di sana, suasana di sana yang orang kata panas kering ataupun sejuk kering, maka dia akan memudahkan elektrik statik, melekat. Jadi kalau pakaian kita terlalu lembut, dia akan mengikut bentuk kita. Jadi ini boleh mencacatkan usaha kita untuk menutup aurat dengan sempurna. Dan elakkan perkara berikutnya, elakkan dari memakai cermin mata yang besar sehingga kerana dia melibatkan pelanggaran ihram yang akan dibicarakan pada minggu hadapan. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok nombor satu, elakkan dari bersolek. Kerana aurat juga termasuk dalam bukan sekadar pakaian tetapi solekkan kita. Jadi janganlah orang kata bersolek tanpa keperluan. Kita kena bezakan antara kita nak orang kata memakai keperluan asas. Mungkin wanita tu dia nak pakai dia punya sunscreen dan sebagainya kan. Itu sekadarnya. Jangan pula bersolek
pakai celak, pakai maskara, pakai apa, macam-macam lah ya, pakai eyeshadow lah apa semua, itu tak boleh ya. Tabarruj yang dipanggil sebagai tabarruj, iaitu uh, bila seseorang perempuan itu bersolek tanpa keperluan ya, sehingga boleh boleh mendatangkan fitnah ataupun boleh membawa kepada fitnah, maka ianya juga dikira sebagai ya telah mencacatkan aspek penjagaan aurat dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kenapa? Kerana muka ya wanita walaupun asasnya bukanlah aurat dalam mazhab kita ya, sebab itu kita ada pilihan nak pakai niqab, nak pakai purdah ataupun tidak ya bagi wanita ya, tetapi dia adalah part and partial, sebahagian daripada aspek penutupan aurat. Jadi kalau kita solek ya berlebih-lebihan, maka dia dikira tidak menutup aurat ya, dikira berdosa, cuma tidaklah ya menjejaskan amalan-amalan yang perlukan kepada menutup aurat ya. Kalau dia bersolek cantik-cantik, dia pergi tawaf itu tidak sah, cuma dia berdosa kerana ya tidak menyempurnakan ya aspek menutup aurat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Jemaah haji yang melakukan haji tamattu' akan berniat ihram haji di bangunan penginapan di Mekah pada 8 Zulhijjah, iaitu dikenali sebagai hari Tarwiyah, sebelum bertolak ke Arafah. Kenapa? Haji tamattu' dia dah tak ada dalam ihram sebab dia masuk dengan umrah. Dah selesai umrah. Jadi apabila nak menunaikan haji, dia kena berniat haji. Tetapi bagi mereka yang menunaikan ya haji ifrad dan haji qiran ya, oleh kerana dia masuk tu dalam keadaan haji dan selepas tawaf kudum kalau dia nak buat ya, ataupun selepas tawaf kudum dan sa'i haji, dia kekal dalam ihram. Maknanya dah dalam diri dia dah memang terbina dah sifat ihram haji itu ya, maka mereka tidak lagi perlu berniat ya. Jangan pula bertanya, ustaz, saya ni buat haji ifrad, boleh tak saya niat juga macam mana kawan saya berniat? Tak perlu tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab sunnahnya tak ada, Rasulullah tak berniat ya. Rasulullah ya daripada tempat istirahat baginda ya pada 8 Zulhijjah tu, lepas zuhur naik unta bergerak terus pergi ke Mina. Kemudian besoknya baginda pergi ke Arafah ya. Jadi Rasulullah pun tak berniat. Jadi janganlah kita pula nak lebih-lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ittiba' as-sunnah, ikut sunnah itu adalah lebih utama ya daripada kita ikut hati kita. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi bagi mereka yang buat haji ifrad atau haji qiran, kerana dah sudah pun berada dalam ihram haji ya, maka tidak lagi perlu berniat. Berbeza dengan orang yang buat haji tamattu' kerana mereka tidak lagi berada dalam ihram kerana umrah mereka dah selesai, maka mereka wajib berniat di Mekah ya, sebaik-baiknya di penginapan mereka, dan kalau nak dapat sunnahnya berniat di dalam kenderaan mereka ataupun niat dulu di bangunan, kemudian apabila bas nak bergerak tu boleh dia nak berniat. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada satu persoalan ya, adakah dibolehkan niat bersyarat bagi haji? Okey, ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan saya jawab ya, kita tidak membenarkan ya, dari sudut pentadbiran kita tidak membenarkan jemaah haji untuk berniat bersyarat bagi haji ya, kerana kesan dia sangat besar. Kita khawatir ya tuan-tuan dan puan-puan tidak mendapat haji. Berbeza dengan umrah. InsyaAllah nanti dalam siri yang akan datang ada khas tajuk khas berkaitan dengan umrah. Di situ akan dibicarakan tentang niat bersyarat ya. Dalam haji ni kita tak bicara. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada rukun haji yang kedua. Ya, rukun haji yang kedua